Baik, tuan-tuan, kita sambung tentang kenderaan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenderaan Nabi Muhammad berborak daripada cahaya, dan cahaya boleh bergerak selaju 300,000 km sesaat. Cahaya bergerak begitu laju. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, pergerakan kereta di muka bumi ni yang paling laju dicatatkan dengan kelajuan 350 km sejam. Nak bandingkan dengan bumi dan matahari, bumi bergerak lebih laju daripada kereta. Bumi bergerak 102,700 km sejam. Matahari bergerak lagi laju. Matahari beredar mengikut orbitnya mengelilingi nukleus galaksi dengan kelajuan 228,000 km sejam, bersamaan dengan 220 km sesaat. 220 km sesaat. Laju, terlampau laju tuan-tuan. Mudah untuk tuan-tuan faham, ya, mudah untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan keluar pada tol Jalan Duta sampai tol Ipoh dalam masa 1 saat. Laju ke laju? Terlampau laju. Matahari bergerak 220 km sesaat, ya, bersamaan dengan 282 km sejam. Kalau ini di antara makhluk Allah SWT yang bergerak begitu pantas, dan cahaya bergerak begitu pantas, lebih pantas daripada matahari dan bumi, tidak pelik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melakukan perjalanan yang begitu cepat, ya, daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa yang begitu singkat. So, saya pendekkan cerita ini sebab masa agak pendek. Apa yang saya nak gambarkan di sini ialah matahari yang selama ini kita fahami matahari statik, tidak bergerak, tetapi Al-Quran menyebutkan dalam banyak ayat matahari bergerak. Dalam surah Yasin yang tuan-tuan selalu baca, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari tajri ni satu pergerakan yang cukup pantas, pergerakan yang pantas, bukan jalan biasa. Allah tak sebutkan wasyamtu tamshi, wasyamtu tas'a, tapi Allah sebutkan wasyamsu tajri. Tajri pergerakan yang pantas, maksudnya berlari. Dan saintis NASA pada tahun 2000 telah pun membuktikan ataupun mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa matahari beredar ikut orbitnya dengan kelajuan 220 km sesaat, terlampau pantas, bersamaan dengan 828,000 km sejam. Terlampau laju tuan-tuan, terlampau laju, tak boleh kita nak bayangkan. Namun demikian pergerakan cahaya jauh lebih laju. Ini tuan-tuan tentang alam yang ada di angkasa ini. Allah yang menciptakan alam ini. Allah Maha mengetahui apa yang ada di angkasa. Sebab itulah kalau kita dengar selalu para ulama jelaskan langit-langit, daripada satu langit ke satu langit, Rasulullah menerobos sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Setiap langit jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Bagaimana Nabi boleh naik dan turun dalam satu malam? Sebab dimensi masa yang berbeza dengan kelajuan yang berbeza. Mungkin tuan-tuan akan tanya, bagaimana Nabi Muhammad boleh melalui perjalanan ini, sedangkan manusia, seandainya kita bergerak dengan kelajuan cahaya, kita akan mati. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh bergerak dengan kelajuan cahaya. Sebab tubuh kita mengandungi jasad. Kita ni berada dalam 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Malaikat Jibril, Mikael, mereka ini adalah dalam 2 dimensi. Mereka ada kedalaman, mereka ada tempat, tetapi mereka tidak ada jasad. Mereka tidak ada jasad seperti mana jasad yang ada kita, dalam bentuk fizikal seperti ini. Mereka berada dalam 2 dimensi. So perjalanan yang begitu laju tidak menjejaskan tubuh mereka. Tetapi bagi manusia yang ada jasad fizikal seperti mana kita ini, andai kata kita bergerak sepantas cahaya, tak payah sepantas cahaya tuan-tuan, bergerak sepantas matahari pun kita sudah mati lah. Contoh yang mudah, cuba tuan-tuan bawa motor 150 km sejam, tak pakai helmet musim hujan. Apa jadi pada muka kita?
Sakit muka kita ni walaupun kena hujan, titisan hujan tu kecil. Ataupun kita naik motor 150 km sejam, tak pakai helmet waktu petang, kena serangga kat muka kita, apa jadi? Cukup tuan-tuan tengok bumper kereta, orang yang buat speed laju 200 km sejam ke, waktu petang dia akan langgar dengan serangga-serangga petang, banyak serangga, bumper dia akan, catnya akan terkopek sana sini. Ini baru dengan kelajuan 150-200 km sejam. Bayangkan kalau kita bergerak dengan 828,000 km sejam seperti mana matahari, kita akan mati. Namun persoalan yang mungkin tuan-tuan tanya ialah, bagaimana Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang 3 dimensi, yang ada jasad tidak seperti mana malaikat daripada cahaya yang hanya 2 dimensi. Kita ada kedalaman, kita ada tempat dan kita ada jasad ini. Bagaimana Nabi Muhammad boleh mengelari jalan ini dengan kepantasan yang begitu cepat? Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sudut metafizik kita boleh lihat sudut yang lain, Nabi Muhammad SAW, kadar cahaya yang tinggi pada seorang itu berbeza-beza. Manusia ini tuan-tuan punya kadar cahaya yang berbeza-beza. InsyaAllah kita akan bicarakan poin berikutnya nanti tentang aura manusia. Sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, satu penemuan yang agak menarik. Gambar yang saya paparkan di sini ialah gambar angkasawan Cina yang Li Wei. Yang Li Wei adalah merupakan angkasawan Cina yang pertama sampai ke angkasa pada tahun 2003. Pada tahun 2003. Satu perkara yang unik tuan-tuan, ketika mana beliau berada di angkasa. Ketika mana beliau ada di angkasa, beliau mendengar satu suara yang pelik. Beliau dengar bunyi ketukan, Beliau mendengar bunyi ketukan. Beliau mencari-cari kenapa ada bunyi ketukan ni? Kenapa ada bunyi tak 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 tak? Di mana suara ini datang? Ketika mana dia berada, cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan berada kat rumah seorang malam-malam, ibu-ibu kat rumah seorang malam-malam, tiba-tiba ada bunyi tak tak. Rasa seronok ke rasa berdebar-debar? Bayangkan dia berada di angkasa dengan suara ini. Lalu beliau cari mana? Akhirnya beliau mendapati bahawa ada bintang yang sentiasa berketuk. Bunyi tak tak adalah bunyi bintang. Dan nama bintang itu dinama bintang Polestar. Apabila beliau turun ke muka bumi ini, beliau announce pada masyarakat dunia, dan kenyataan beliau ini dipaparkan, disiarkan dalam BBC, bahawa beliau menemui ada bintang yang sentiasa berketuk. Apa signifikan dia tuan-tuan? Tuan-tuan dah baca ayat ni dah? Saya yakin ramai di kalangan tuan-tuan yang hafal ayat ni. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib. Was-samaa'i wat-tariq, Allah bersumpah dengan langit. Wat-tariq, Allah bersumpah dengan langit, dan Allah bersumpah dengan bintang At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq, apakah itu bintang At-Tariq? Tuan-tuan, orang yang belajar bahasa Arab tahu, Tariq diberikan taraqa. Taraqa yatruku. Taraktul baba hatta kalamani. Falamma kalamani. Ini syair bahasa Arab, Taraktul baba, aku mengetuk pintu. Taraqa maksudnya ketuk. So, wama adraka mat-tariq, tahukah kamu apakah bintang yang berketuk itu? Allah bertanya kita, tahukah kamu apakah bintang yang berketuk itu? Tuan-tuan sekalian, angkasawan Cina dihantar ke angkasa dengan belanja berbilion dolar, Akhirnya discover satu penemuan yang cukup menakjubkan yang terakam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Di angkasa ada bintang yang sentiasa berketuk, yang Allah gambarkan was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah itu bintang yang berketuk? Allahu Akbar. Siapakah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara ini? Ini satu penemuan yang cukup menakjubkan. Dan ayat yang ketiga, an-najmu thaqib. At-tariq itu ialah bintang, sifatnya berketuk dan cahaya yang menembusi. Apabila cahaya yang menembusi ni tuan, apa yang tuan-tuan boleh faham? Kita sebutkan tadi bahawa burak daripada perkataan barqon, kilat, cahaya bergerak 300,000 km sesaat.
300,000 kilometer sesaat cahaya bergerak. Namun sifat cahaya memang menembusi kegelapan. Tetapi dalam ayat ini, kenapa Allah bicarakan secara spesifik bintang At-Tariq yang boleh menembusi kegelapan? Ini berarti bahawa ada cahaya yang boleh bergerak lebih laju pada 300,000 kilometer sesaat. Dan ini yang perlu dikaji. Sebab dengan banyak cahaya yang berbeza, sama ada infrared, cahaya-cahaya yang berbeza-beza ini, tuan, pastinya kapasiti yang berbeza, kelajuan yang berbeza. Sebab itulah kalau tuan-tuan kaji, lihat bagaimana malaikat daripada Sidratul Muntaha turun malam periksa, malam qadar, kemudian naik semula ke langit. Dan apabila Allah perintahkan turun, malaikat akan turun serta-merta dengan begitu pantas. Ini berarti malaikat daripada cahaya ini bergerak jauh lebih pantas daripada cahaya yang biasa kita lihat 300,000 km sesaat. Siapa yang ajar Nabi Muhammad perkara ini semua, tuan-tuan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Kemudian perkataan yang ketiga, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memperjalankan bi 'abdihi, maksudnya hambanya. Kenapa Allah menggunakan perkataan hambanya? Sedangkan ini Rasulullah, manusia yang paling agung, Rasul yang paling agung, ulul azmi, manusia yang paling mulia. But yet God described His servant. Allah memperjalankan hambanya. Apa yang boleh kita pelajari di sini? Menggambarkan pada kita, tuan-tuan, apabila kita menghadap Allah SWT, kita sebagai makhluk Allah, kita adalah hamba Allah SWT. Walau sebesar mana pangkat kita, kita tetap hamba Allah SWT. Rasulullah manusia yang paling mulia, apabila dipanggil menghadap Allah SWT, tetap dipanggil hamba. Rasulullah sebagai seorang Rasul, apabila dipanggil bertemu Allah SWT, dipanggil hamba. Jadi kalau kita tinggi mana pangkat kita, Tan Sri ke Datuk Sri ke sebagainya, kita tetap hamba Allah SWT. Di hadapan Allah SWT kita sama, tidak ada beza. Yang membezakan kita ialah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membezakan di antara kita dengan sama manusia yang lain bukan pangkat, bukan derajat, bukan harta, ialah takwa kepada Allah SWT. Bahkan di kala mana kita berada di dunia ini, Allah dah bagi tahu lagi bahawa kamu semua sama, tak ada bezanya. Di kala mana kita memakai pakaian ihram, kita berihram, pakaian kita semua sama, regardless orang kaya, orang miskin, orang ada pangkat, orang tak ada pangkat. Dan setinggi mana darjat kita, di kala mana kita dikafankan, kita akan dikafankan dengan kafan yang sama dengan orang miskin. Hebat mana kita, tuan-tuan, apabila kita bawa ke lubang kubur, kenderaan yang bawa kita, yang mengusung kita ni apa namanya? Keranda yang mengusung kita, keranda yang diletakkan tu jasad kita, keranda yang sama, kenderaan yang sama, tanah perkuburan yang sama, tidak ada bezanya dengan orang lain. Berarti sehebat mana kita, setinggi mana darjat kita, sekaya mana kita, apabila berhadapan dengan Allah SWT, kita tetap hamba Allah SWT. Allah tidak muliakan kita dengan darjat kita, Allah tidak muliakan kita dengan pangkat kita, Allah tidak muliakan kita dengan kedudukan kita, Allah tidak muliakan kita dengan rupa paras kita, tetapi Allah muliakan kita dengan ketakwaan kita. Dan contoh yang diberikan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah memanggil Nabi Muhammad bi'abdihi, sedangkan Nabi Muhammadlah seorang manusia yang paling mulia, Rasul yang paling agung. Tetapi Allah describe di sini, subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hamba-Nya, subhanallah. Jadi kita senari, tuan, kena sedarkan diri kita sendiri, tuan-tuan, supaya kita sentiasa ada sifat tawaduk, rendah diri, mengisap diri kita selalu di hadapan Allah SWT, bahawa kita semua sama di sisi Allah SWT. Yang membezakan kita ialah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik, saya ambil masa lagi sikit boleh, tuan, ya? Saya ambil masa sikit lah. Tak semua, saya tak boleh nak habiskan semua ayat ni, tapi contoh-contoh yang kita boleh ambil sedikit, insyaAllah.
Jadi kedudukan manusia sebagai hamba di hadapan penciptanya adalah sama. Yang membezakan kita ialah ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan perkataan seterusnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Perjalanan dilakukan waktu malam. Kenapa waktu malam? Kenapa tidak waktu siang? Apa kelebihan waktu malam? Ya? Para ulama dalam menafsirkan lailan, waktu malam ini, ada beberapa perkara yang ditekankan. Yang pertama ialah Allah sengaja sembunyikan peristiwa ini daripada pengetahuan orang ramai untuk membezakan 3 jenis manusia. Siapakah 3 jenis manusia ini? Manusia yang pertama ialah, tadi saya tanya kepada tuan-tuan, kalau peristiwa ini berlaku pada tuan-tuan, sanggup tak tuan-tuan ceritakan pada orang ramai? Ramai yang geling kepala, ya. Tak sanggup nak ceritakan pada orang ramai. Kita sendiri melalui peristiwa ini, kita tak sanggup nak ceritakan pada orang ramai. Sebab kita tahu orang ramai sukar untuk menerima kenyataan kita. Namun Nabi Muhammad tetap sampaikan cerita ini. Ketika mana Rasulullah SAW berada di Kaabah siang hari lepas peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, kenapa kamu termenung? Apakah yang menggusarkan kamu? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, malam tadi aku telah dibawa pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun semula, balik semula ke Mekah. Abu Jahal gembira dengan berita ini. Gembira bukan nak beriman, tetapi gembira inilah ruang untuk menjelaskan orang ramai kepada orang ramai, betul Muhammad seorang yang gila. Lalu dia berkata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan orang ramai, hendakkah kamu ceritakan apa yang kamu ceritakan padaku? Imam kata, ya, aku ceritakan. Abu Jahal berkumpulkan orang ramai. Sini, mari berkumpul. Muhammad ada cerita yang penting. Apabila orang ramai berkumpul, Abu Jahal minta, wahai Muhammad, ceritakan apa yang telah kamu ceritakan padaku. Nabi Muhammad dengan penuh husnuzan, dengan penuh kejujuran, dengan sifat amanah, ceritakan apa yang berlaku. Walaupun konsekuennya 3 golongan ini akan berlaku, tuan-tuan. Golongan yang pertama, golongan yang termenolak, confirm Muhammad gila. Golongan yang tidak akan percaya langsung. Benda yang tidak boleh diterima oleh akal. Bagaimana boleh naik pergi Masjidil Aqsa, naik ke langit dan turun balik dalam masa hanya 1 malam. Saya dah jelaskan tadi tentang kenderaan Nabi, ya. Pantas kenderaan Nabi, perjalanan itu bukan perjalanan yang mustahil. Kalau sekarang ini tuan-tuan, orang yang mengingkari, kalau dulu nak pergi Masjidil Aqsa balik semula mengambil masa 2 bulan. Sekarang orang yang menafikan, mengingkari, dialah yang gila, tuan-tuan. Sebab kita boleh pergi Masjidil Aqsa balik daripada Masjidil Haram hanya dalam masa 2 jam setengah naik private jet. Benda yang bukan mustahil. Tetapi golongan yang pertama ni timbul, terus menolak, kata confirm Muhammad ini. Jadi Allah nak jelaskan pada masyarakat, perkara ini disembunyikan. Apa jadi kalau peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku waktu siang? Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan pemimpin Quraisy yang lain nampak Nabi Muhammad terbang naik buraq. Nampak depan mata Nabi Muhammad naik buraq. Apakah mereka boleh mengingkari lagi? Tak, mereka tidak boleh mengingkari. Tapi peristiwa ini sebagai ujian untuk membuktikan 3 golongan ini akan timbul. Golongan yang mengingkari. Tetapi golongan yang kedua yang yakin pada Nabi Muhammad, seperti mana Abu Bakar. Apabila Abu Jahal berkata, wahai Abu Bakrin, sahabat kamu mendakwa dia pergi Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun semula ke bumi, balik semula ke Mekah, apakah kamu percaya? Lalu Abu Bakar berkata, kalau Nabi Muhammad bercakap lebih pada itu pun aku akan percaya. Ini sifat orang beriman. Tapi jangan kita jadi kelompok yang ketiga, tuan-tuan. Kelompok yang ketiga ni kelompok yang atas pagar. Nak percaya susah, tak percaya dah banyak mukjizat sebelum ini, betul dia sebagai seorang Rasul, tapi peristiwa ini, kenyataan ini jelas-jelas Nabi Muhammad tak betul. Ada umat Islam yang murtad ketika itu. So ini 3 kelompok. Para mufassirun menyatakan bahawa Allah sengaja jadikan waktu malam supaya peristiwa ini disembunyikan daripada orang ramai untuk menzahirkan 3 kelompok ini. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, perjalanan waktu malam akan menjadikan Nabi Muhammad lebih fokus. Cuba tuan-tuan bayangkan kita driving waktu siang dengan driving waktu malam.
Driving waktu siang walaupun mata kita nampak ke depan, menghadap ke depan, tapi kita nampak apa yang ada di kanan kiri kita. Kalau ada binatang melintas pun kita nampak. Tapi kalau waktu malam kita bawa kenderaan, gajah melintas depan mata pun kita kadang tak perasan. Babi hutan melintas depan mata kita tak perasan. Ya, sebab kanan kiri tu kita tak nampak. Tuk-tuk dah depan mata dah. Jadi orang yang berjalan waktu malam ni, mata dia boleh fokus pada cahaya itu, pada satu tempat. Jadi perjalanan Nabi Muhammad waktu malam menjadikan Nabi Muhammad lebih fokus pada apa yang nak ditunjukkan, apa yang nak dipertontonkan oleh Allah SWT. Saya minta maaf, saya lanjutkan sedikit. Yang ketiga, untuk memberikan lebih pada keinsafan. Tuan-tuan, waktu siang dengan waktu malam, mana yang memberikan keinsafan lebih? Ambil contohlah ya. Kita kadang-kadang penat kerja waktu siang, kita ambil qailullah kejap. Waktu tidur lepas zuhur ataupun sebelum zuhur, kita tidur. Berapa ramai orang yang qailullah zuhur ni, dia baring, dia terus tidur. Ada tak orang yang qailullah ni, waktu zuhur, sebelum dia tidur, dia hisap diri dia dulu. Ya Allah, hari ni siang ni aku dah banyak buat dosa. Ada tak? Biasanya akan terus tidur kan? Tapi orang yang tidur malam, orang yang beriman untuk waktu malam sebelum dia tidur, dia hisap diri dia, ya Allah, hari ni banyak dosa yang aku buat, ampun kau ya Allah. Menghisap diri mereka, menimbulkan keinsafan. That's why Al-Quran menjelaskan, qumil laila illa qalila, wahai orang beriman, bangunlah waktu malam untuk tunaikan salat. Sebab waktu malam ini kita lebih dekat dengan Allah, kita lebih fokus untuk memberikan keinsafan pada diri kita. Dan ini yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, ayuhan nas hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Wahai manusia, hisaplah diri kamu sebelum diri kamu dihisap di hadapan Allah SWT. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum, dan timbangilah amalanmu sebelum amalanmu itu ditimbang di hadapan Allah SWT. Baik, mungkin poin yang terakhir lah tentang malam ni, sebab dah lewat dah. Poin seterusnya, subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, Allah bicarakan tentang masjid. Untuk makluman tuan-tuan, Al-Quran membicarakan tentang masjid. Perkataan masjid disebutkan Al-Quran sama ada masjid atau dalam bentuk jamak masajid sebanyak 27 kali. Dan kita masyarakat Muslim ini, sinonim tempat masjid ini adalah Baitullah, tempat manusia mendekatkan diri pada Allah, tempat manusia beribadat. Dan ramai orang datang masjid ni, kita beribadat, kita baca Quran, kita bersembahyang. Dan apabila kita bersembahyang, mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita mengeluarkan aura yang positif. Aura kita dekat pada Allah SWT, aura ketenangan, aura kedamaian, aura keimanan. That's why orang yang berada di masjid akan rasa lebih tenang, lebih damai. Sebab aura-aura yang keluar ini adalah aura-aura yang positif. Manusia ini secara saintifiknya dia mengeluarkan aura. That's why syaitan boleh tahu kita takut atau tak takut. Ya, jin tahu kita takut tak takut. Orang yang takut hantu selalu nampak hantu, sebab manusia mengeluarkan aura. Apabila kita takut, tubuh kita mengeluarkan aura. Dan mereka yang berada dalam dua dimensi ini boleh detect aura kita. Sebab iblis syaitan ni, mereka berada dalam dua dimensi, bukan tiga dimensi macam kita. That's why kenapa syaitan dan iblis ni boleh menyusup masuk dalam tubuh manusia. Jin boleh menyusup masuk dalam tubuh manusia, sebab mereka berada dalam dua dimensi. Tetapi kita yang berada dalam tiga dimensi ini, kita tak boleh nak menyusup masuk dalam tubuh jin. Namun apa yang saya nak tekankan kat sini, bila Allah describe perjalanan masjid ke masjid, inilah gambaran yang boleh kita ambil. Wahai manusia, dalam perjalanan kita di muka bumi ini, persiapan yang perlu kita lakukan untuk bertemu Allah SWT, jangan jauhkan diri kita dengan masjid. Bentuklah aura yang positif untuk dekat pada Allah SWT, untuk memastikan bahawa kita bertemu Allah SWT dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan husnul khatimah. Dan aura inilah gambaran yang boleh kita lihat bagaimana ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya si Abid, adakah ruang untuk aku bertaubat? Si Abid berkata, kamu ni telah melakukan dosa yang begitu banyak, tidak ada ruang untuk kamu bertaubat. Lalu dibunuh, cukup 100.
Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kemudian dia jumpa orang yang kedua, orang yang alim. Abid tadi orang beribadat tapi tak ada ilmu. Dia tanya si alim, aku dah membunuh 100 orang. Tuan-tuan, tidak ada seorang di kalangan tuan-tuan yang ada kat sini yang pernah membunuh 100 orang, tuan-tuan. Orang ni lebih teruk, lebih banyak dosanya. Lalu apabila ditanya pada si alim berkata, tidak ada yang menghalang untuk kamu bertaubat pada Allah SWT. Cuma dia berpesan. Pesannya apa? Cari aura yang positif. Macam mana auranya? Jangan kamu pergi kampung sana sebab kampung sana kampung maksiat, auranya tak elok. Pergilah kampung sini yang berbuat baik sebab dia ada aura yang cukup baik. So secara saintifiknya manusia ini menggunakan aura, dan ada kamera yang telah boleh mengambil aura kita, gambar aura kita. Kamera itu ambil gambar, dia tak akan nampak muka kita, tapi dia akan tunjukkan aura kita macam mana. Dengan warna-warna yang berbeza menggambarkan bagaimana kedudukan aura kita. Kalau seorang yang melakukan maksiat, dia ambil gambar aura dia berwarna merah. Kalau seorang yang tunduk, patuh, tenang, bermunajat, bertasbih, berzikir pada Allah SWT, aura dia terang. Dan in between tu ada warna-warna yang berbeza-beza. So ini nak gambarkan bahawa sifat aura yang ada pada tubuh manusia ini, aura yang ada tubuh manusia ini, digambarkan perjalanan masjid ke masjid, menjadikan diri kita supaya mencari tempat yang boleh membentuk aura kita menjadi insan yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu pada Tuhan kamu dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha pada Allah SWT. Saya hanya sempat bicarakan tentang peristiwa Isra, tak sempat saya bicarakan tentang Mi'raj dan beberapa fakta-fakta saintifik yang menarik dalam peristiwa Isra ini. Tak dapat untuk saya bicarakan malam ni sebab dah agak lewat dah. Cukuplah sekarang ni. InsyaAllah mungkin tuan-tuan boleh minta ustaz-ustaz yang lain untuk bicarakan tajuk ini lebih detail lagi. Dan mungkin tajuk-tajuk biasa Isra Mi'raj, apa yang Nabi lalui, Nabi lihat tu kita dah biasa lihat, cuba kaitkan dengan kehidupan kita seharian, akan menjadikan kita insya-Allah insan yang lebih bertakwa, insan yang lebih dekat pada Allah SWT. Semoga kita semua hidup dalam keadaan Allah redha pada kita dan kita dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan Allah pun redha pada kita semua insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang tu untuk malam ni, mohon maaf atas kelemahan kekurangan yang ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhir majlis tasbih para Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.